Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walabiri sekalian. Kenapa agaknya orang-orang Melayu dan DAP ni pula menggelupur berkenaan dengan mimpi Tuan Guru Hajadi bertemu Rasulullah? Korang ni lah kan. Kita intro dulu. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Cerita berkenaan dengan Tuan Guru Hajadi bermimpi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana telah diceritakan oleh beliau ketika Ijtima' Tarbawi baru-baru ini memang mengundang pelbagai reaksi. Of course lah, benda ini juga kita dapat menyaksikan betapa ramai yang menggelupur kepanasan seolah-olahnya hendak menolak betapa Tuan Guru Hajadi telah bermimpi berjumpa Nabi dan sebagainya. Sampai bekas mufti pun memekak, sampai MKI pun bising, anak nak papa apatah lagi. Dan sudah tentulah yang kita nanti-nantikan ialah respon daripada pimpinan-pimpinan Melayu dari parti seberang seperti PKR, Parti Amanah ataupun dari DAP. Tengok-tengok tuan-tuan dan puan-puan sekalian, YB Sherlina Rashid telah membuat satu video respon yang dibuat dalam bahasa Inggeris ditujukan kepada orang-orang non-Muslim berkenaan dengan mimpi Tuan Guru Hajadi tersebut. Anda tonton video ini. To my non-Muslim friends, please do not consider Hadi Awang's claim of meeting Prophet Muhammad in a dream as a representation of Islam. This is his own claim, and even we don't know if he truly met the Prophet or not. Now, the funny part is, Hadi Awang claims that in his dream, the Prophet instructed him to strengthen the unity of Muslims. But here's a question. How can he strengthen Muslim unity if he himself doesn't attend parliament sessions? Now, isn't Parliament the most important place to voice out such calls for unity? Think about that. Now, another question is whether Muslim unity is weak in this country. The answer is no. Muslim unity is strong without any issues and despite differences in the school of thought. The ones not united are the politicians, like those in PAS and Bersatu, who like to play on 3R issues. PAS should stop using the Prophet and Islam to gain support and instead focus on their duties as Wakil Rakyats. Now, once again, to my non-Muslim friends out there watching, I urge you not to take PAS leader's statements as a representative of Islam. Di sini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita dapat perhatikan YB Sherlina antara lain telah mengatakan bahawa nombor satunya, mimpi itu tidak boleh jadikan sebagai satu wakil umat Islam. Tuan Guru Hajadi itu tak boleh dinaubatkan sebagai wakil umat Islam hanya kerana dimimpi Nabi dan sebagainya. Yang keduanya, dia dok kata Tuan Guru Hajadi sibuk cerita tentang perpaduan Islam tetapi dia sendiri tak datang parlimen. Sebab Sherlina kata parlimen itu tempatnya sesuai untuk menyuarakan tentang perpaduan umat Islam. Yang ketiga, dia kata macam mana nak cerita tentang perpaduan Islam sedangkan PAS dengan Bersatu itu sendiri merupakan ejen pemecah, suka main benda-benda berkaitan 3R dan sebagainya. Baik, di sini saya akan jawab YB Sherlina ini. Sebelum itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ada satu saja kata-kata yang saya ingin katakan kepada YB Sherlina. Tapi saya tahulah, benda ini mungkin beliau akan anggap saya ini misoginistik ke, sebagai seorang yang menyerang peribadi ke apa-apa ke, lantak engkau lah nak anggap apa pun. Tetapi, satu benda yang saya beritahu YB Sherlina, kalau engkau nak kutuk berkenaan dengan seorang ulama, seorang ustaz yang bermimpi Rasulullah dan sebagainya, pastikan engkau tu tutup aurat dengan sempurna terlebih dahulu. Dalam Al-Quran tahu, bukan kata-kata Tuan Guru Hajadi. Dalam Al-Quran kata, seorang wanita itu kena tutup seluruh badannya. Jadi, kenapa tak pakai dudung? Kenapa engkau buka aurat? Sebelum kau nak seorang ulama, seorang ustaz, pastikan engkau tu ikut betul-betul syariat, baru sembang. Minta maaf ya, kasar sikit bunyi dia. Yang keduanya, Sherlina kata, benda ini tidak boleh dijadikan sebagai satu bentuk wakil kepada Islam. Come on lah Sherlina. Itu budak tadika pun tahu. Budak pasti pun tahulah. Mimpi Nabi ini, saya dah cakap banyak kali dah. Ulama-ulama lain pun cakap banyak kali dah. Sesiapa sahaja yang diizinkan Allah untuk bermimpi jumpa Nabi, dia akan dapat jumpa Nabi lah dalam mimpi. Tak kira orang itu orang yang soleh, ustaz, ulama ke, atau orang tu banyak buat maksiat ke, atau orang kafir sekalipun. Sesiapa sahaja yang Allah kehendaki untuk ada peluang berjumpa dengan kekasihnya dalam mimpi, so tak ada masalah. Jadi, kita tak pernah kata pun, oh, Tuan Guru Hajadi mimpi Nabi, maka dia tu wakil umat Islam. Tak ada. Sebab kita ada je dengan kes-kes orang bukan Islam mimpi Nabi. Kita ada je dengan kes orang yang buat maksiat mimpi Nabi. Ada. Sebab mimpi Nabi ini, macam saya pernah katalah,
bukan satu testament orang itu hebat luar biasa, tak. Tetapi Allah bagi karamah untuk dia berjumpa dengan Nabi dalam mimpi. Adalah sebabnya. Mungkin sebagai bentuk hidayah, mungkin sebagai satu bentuk nasihat, mungkin sebagai satu bentuk pemberitahuan, macam-macam lagi lah. Kerana hal-hal gaib ini, hanya Allah saja yang maha mengetahui, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita tak kata apalah, tak sembang sebenarnya. Sepatutnya hujah pertama ini pun dah cukup untuk membuatkan anda ini tak payah bising pun. Tutup mulut je lah. Tapi itulah. Dia duk kait. Oh, Tuan Guru Raja ni konon-kononnya nak sembang perpaduan Melayu. Tetapi macam mana sembang perpaduan Melayu? Parlimen pun tak datang. Wahai Shalina, di sini menunjukkan kedangkalan anda sebenarnya. Simbol untuk perpaduan. Tempat untuk perpaduan ummah bukan dekat parlimen. Dekat parlimen itu ialah tempat untuk wakil-wakil rakyat membahaskan tentang rang undang-undang, membuat usul dan sebagainya. Tetapi tempat yang paling besar, tempat yang paling sesuai, tempat yang paling patut untuk menjadi medan perpaduan ummah, untuk menyuruh perpaduan ummah, di mana? Cuba teka. Ya, jawapannya ialah masjid. Masjid ataupun surau. Itulah tempat untuk menyuruh perpaduan ummah. Sebab dah sah umat Islam sahaja yang pergi ke masjid, akan pergi ke surau dan sebagainya. Di situlah tempat untuk kita menyuarakan tentang pentingnya perpaduan, terutamanya pada hari Jumaat. Di mana hari Jumaat ini, solat Jumaat wajib bagi orang Muslim yang laki-laki. Jadi mereka semua akan berbondong-bondong ke masjid surau. Di situlah kita akan menyuruh perpaduan. Dekat parlimen, engkau nak suruh perpaduan Islam. Bila nak suruh perpaduan Islam, nanti tengoklah. Jelutong bangkit, Kampar bangkit. Kata 3612 lah, 3616, 3617 lah, itulah inilah. Kata, oh benda ni tak perlu dibincangkan dekat Dewan Yang Mulia dan sebagainya. Engkau ni, YB tau Shalina. Takkan itu pun bongok benar. Sepanjang hayat engkau berapa kali kau pergi masjid? Nak tanya engkau sekarang masalahnya. Yang ketiga, Shalina kata duk kait PAS dengan Bersatu yang menjadi ejen perpecahan umat, memainkan isu 3R dan sebagainya. Inilah dia. Kadang-kadang 3R ni pun kita tak faham masalah benda ni kan. Sekarang ini, bila orang Melayu menyuarakan hak-hak mereka, mempertahankan hak-hak mereka seperti mana yang terkandung dalam perlembagaan, adakah itu kau nak kata sebagai 3R? Bila orang Melayu melahirkan rasa resah dan gelisah, bila hak mereka semakin diancam oleh orang-orang yang bukan Islam, bukan Melayu, adakah itu 3R? Benda ada perlembagaan lah Shalina. Benda ini bukan jadi kerika tau. Benda ada dalam perlembagaan. Bila orang Melayu mempertikaikan kenapa bagi banyak sangat privilege pada kampung baru Cina, sedangkan kampung-kampung Melayu banyak yang ditarah dan sebagainya, minta geran sampai sudah tak dapat. Adakah itu 3R? Kita menuntut keadilan. Itu bukan 3R. Yang 3R-nya macam Lingguan Eng tu Dok kata dekat Penang, gelombang hijau kalau masuk Penang, habis tokong hancur, kuil hancur sebagainya. Tapi Lingguan Eng kata benda tu tipu. Masalahnya, kalau betul-betul tipu, kenapa Lingguan Eng tak sama China Press? Mereka yang petik kata-kata Lingguan Eng. Nampak tak kat situ? Dekat Kuala Kubaru, kempen untuk PRK Kuala Kubaru. Siap keluar lagi. Tolak gelombang hijau dan sebagainya. Orang-orang DAP atau pentas siap kata UMNO korap, Melayu korap dan sebagainya. Itu bukan 3R ke masalahnya? Lepas tu Mengekoham nak masuk campur urusan umat Islam. Ngakok main berdusta atas nama Nabi. Itu semua 3R Shalina. Kenapa anda tak tengok puak anda sendiri masalahnya? Kenapa mesti nak tuduh PAS dengan Bersatu? Sedangkan mereka ini sekadar mempertahankan hak seperti mana yang termaktub dalam perlembagaan. Kalau itu pun anda tak gerti, anda tak payah jadi Melayu. Jadi, saya tak tahulah kenapa Shalina tiba-tiba nak keluarkan video nak address orang-orang bukan Islam kerana benda ini. Mungkin kerana mereka tahu, DAP tahu, talian hayat mereka cumalah orang-orang bukan Islam saja. Orang-orang Islam ni sedikit saja ikut mereka, masalahnya kan. Tapi itulah, mungkin kerana mereka ini terlampau terdesak sangat nak tengok Melayu ini berpecah, maka mereka terpaksa buat macam tu. Dan Shalina ni of course lah, dia ni bukan apa pun DAP. Sekadar orang kata apa, minta maaf cakap lah sekadar balaci masalahnya. Sekadar orang yang saya tak tahulah, mungkin dipergunakan untuk orang kata apa, memecah belahkan orang Melayu agar orang Melayu tidak bersatu dan DAP akan dapat terus thrive dalam politik negara kita ini. Cumanya Shalina kata perpaduan orang Melayu mantap, bagus. Yang tak bersatu padu orang politik je. Yang ini sedikit sebanyak saya setuju. Sebab apa tahu? Sebab di saat orang Melayu menyeru kepada perpaduan Melayu dan sebagainya, ada juga ahli-ahli politik Melayu yang sudi ikut telunjuk orang-orang yang bukan Melayu lebih daripada mempertahankan hak Melayu itu sendiri. Kalau tak percaya, nanti kalau bangkit satu isu berkenaan dengan kepentingan orang Melayu yang mungkin ada terkait dengan orang-orang yang merupakan geng-geng mereka, kita tengok siapakah yang akan dipertahankan oleh orang-orang seperti Shalina ini. Adakah dia akan mempertahankan hak orang Melayu ataupun dia akan mempertahankan hak geng-geng dia sendiri? Wallahualam bisawab. Tetapi saya rasa anda tahu jawapannya. Cuma satu pesanan sajalah kepada Shalina.
Sekali lagi, seperti mana yang anda kata, jangan anggap Tuan Guru Haji Hadi punya mimpi itu sebagai satu representative of Islam dan sebagainya. Saya nak seru juga pada anda, sebelum anda hendak hentam sesiapa berkenaan dengan agama Islam, berkenaan dengan ulama' dan sebagainya, tolong anda ikut syariat Allah itu betul-betul terlebih dahulu. Jangan orang kata apa, telunjuk lurus kelingking itu berkait. Anda faham tak peribahasa tu? Jangan kata sedikit peribahasa pula ya. Tetapi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mungkin Shelina ini terlupa kadang-kadang betapa beliau ini basically-nya sepatutnya mempertahankan Islam, mempertahankan Melayu. Seperti mana yang termaktub dalam perlembagaan dan sebagainya. Tapi itulah, lebih baiklah ada orang di kalangan DAP atau mungkin di PKR atau mungkin Parti Amanah mengingatkan kepada Shelina tentang hal ini. Tapi anda kata kalau dia terlupa, mungkin kita sama-samalah boleh tanyakan soalan ini kepada mereka semua. Bukan hanya Shelina saja, tetapi kepada semua juhalak-juhalak yang berada dalam Pakatan Harapan. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?